Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. 弟兄姐妹平安。 Saya 早上 sangat 好 bersyukur sekali bisa berada di dalam kebaktian intergenerasi pada hari ini. 我很感谢神可以在今天早上的聚会当中正道。 Sayang anak-anak kita nggak ikutan ya. 很可惜的，我们的儿女都不在身边。 Meskipun mungkin buat sebagian Bapak Ibu kalau anak-anak ikut di dalam kebaktian umum ada rasa yang beda. 如果你把孩子带在身边的话，可能这个崇拜里面有一些不一样的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita perlu belajar dari seorang anak. 多少时候我们也要向这个孩童们学习， Karena Tuhan Yesus pun tidak menolak anak-anak. 因为耶稣也不拒绝孩童来到他面前。 Bahkan Tuhan Yesus mengundang anak-anak untuk menghampiri Tuhan Yesus dan orang tua yang ngomelin sama Tuhan Yesus. 反而耶稣这边那些门徒，他欢迎小朋友来到他面前。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu topik yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, khususnya bagaimana kita boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. 我们今天早上，我们就是要谈论如何让耶稣基督在我们家庭当中居首位。 Mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. 我们打开圣经，从生命记第6章第6节到第9节。 Nanti yang bahasa Indonesia kita baca bersama-sama ayat-ayat ini, kemudian bahasa Mandarin akan baca bersama-sama. 我们先用印尼文，再一起用中文来。 Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi sebelum membacakan firman 我 Tuhan. 们一起站立。 Sebelum itu mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk dapat menerangi kita. 我们先求圣灵来光照我们。 Kepadamu ya Allah kami kembali menghampiri tahta kudus-Mu dan tahta kasih karunia-Mu. 主啊，我们再次来到你的施恩宝座前。 Kami bersyukur karena di tengah negara Indonesia yang cukup banyak permasalahan, 在这个印尼蛮有许多问题的国家里面， kami tetap bisa dengan bebas beribadah, membuka kitab suci, merenungkannya. 我们仍然可以自由来敬拜你，可以打开圣经，并且来默想你的话。 Oleh karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan momen seperti ini. 因此，我们不忽略这一个好的聚会。 Kami rindu ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. 我们很渴慕的，你来怜悯我们，使我们可以聆听你的话。 Dan kiranya Roh Kudus boleh menerangi kami atas seluruh bacaan dan perenungan ini. 求圣灵自己来光照我们所要读的经文。 Terpujilah namamu ya Allah kekal sampai selama-lamanya. 我们赞美你是永永远远。 Dengar seru doa kami. 听我们的祷 Di 告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 奉 berdoa. 耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Bahasa Indonesia terlebih dahulu, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 生命记第6章第6节开始，大家一起来念。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。你要系在手上为记号，戴在耳上为经文，又要写在你的房屋的门框上，并你的城门上。 Demikian firman Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. 请坐。 Saudara yang terkasih, saya percaya salah satu sukacita dan kebanggaan mayoritas orang tua adalah melihat anak jadi orang. 我们相信，在我们的每个家庭当中，身为家长的，我们都是望子成龙、望女成凤。 Nah, Tuhan memberikan kami pengalaman tersebut bukan dengan anak sendiri. 我有这个经验，就是不是我亲生的儿女， Karena kami menikah 20 tahun lebih, kami kesulitan punya keturunan. 虽然我们已经结婚20多年，
但是神还没有给我们这个子孙。 Tapi pernikahan kami bukan berarti kurang bahagia karena nggak punya anak. 但不是因为我们没有亲生的孩子，我们就在这个家庭当中少了一些愉快的事情。 Karena kami ketemu banyak anak-anak yang ketemu gede. 因为我们可以跟那些已经长大的孩子们见面。 Nah, satu sukacita dan kebanggaan itu saya sangat rasakan ketika melihat salah satu keponakan kami berangkat sekolah ke Jerman. 因为我看我是很高兴，因为看到我的一个外甥来到外国读书。 Jadi baru kemarin anak ini namanya Darren berangkat ke Jerman 因为昨天这个别人来到这个到德国去读书， untuk sekolah jadi musisi. 他是在音乐系里面。 Nah, banyak memori yang saya ingat dengan keponakan ini dan salah satunya diceritakan oleh mamanya sendiri, cici ipar saya. 我就是记得就是我的嫂嫂呀， Ya. 嫂嫂怎样来教导她的孩子。 Nah, Saudara terkasih, waktu itu anak ini baru usia kurang lebih 3,5-4 tahun ya, dan mereka tinggal di Hong Kong. 他们是大概3到4岁之间住在香港。 Jadi Darren dan maminya jalan kaki pulang menuju apartemen. 别人跟他妈妈就是从回到家里， Lalu tiba-tiba hujan turun sehingga mamanya itu buka payung. 雨就下雨了，所以妈妈就打开雨伞。 Nah, tiba-tiba si Darren ini bertanya kepada mamanya seperti ini. 以后呢，别人就是问他的妈妈， Mami, why God make rain? Mami, kenapa Tuhan bikin hujan? 他就问妈妈说：“妈妈，为什么神来创造这个雨呢？” Coba kalau bapak ibu yang punya anak atau punya cucu, anak atau cucu tanya ini, kira-kira jawabannya apa? 请问如果你的子女也是这样问你的时候，你怎么回答呢？ Jawabannya apa kira-kira? 怎么回答？ Coba Anda pikir. 你想一想， Nah, Anda punya jawaban sendiri ya. Nah, 有了吗？ cici ipar saya nggak jawab. 我的嫂嫂不回答， Jadi cici ipar saya, dia malah ngomong begini. 我的嫂 Why, 嫂 why 反问 don't 他 you ask God? Kenapa kamu nggak tanya sendiri ke Tuhan? 为什么你不自己亲自向神问呢？ Menurut Bapak Ibu, cici ipar saya ini malas jawab, nggak tahu jawabannya atau apa? 在你的想象中，我的嫂嫂是不是她懒惰回答呢，还是不知道答案？ Nah, Saudara yang terkasih, sebelum cici ipar saya, si mami itu pengen ngelanjutin lagi, anak ini si Darren udah ngomong lagi begini. 以后呢，当我的嫂嫂还没有其他的话语的时候，她就直接在讲。 Mami, wait, let me ask God. Mama, tunggu, saya mau tanya Tuhan. 她就说：“妈，等一会，我自己来亲自问神。” Bener, lagi payungan berdua, kemudian itu anak mulutnya komat kamit. 她就开始在那里祷告， Artinya dia lagi doa. 她正在祷告。 Nah, kemudian Saudara yang terkasih, tiba-tiba matanya kebuka, mukanya berseri, dan kemudian dia bilang, Mami, I know the answer. 她以后就回答说，她很高兴说：“我知道答案。” God gives rain to fill the river and the sea. Tuhan kasih hujan untuk ngisi sungai sama laut. 就是神把雨降下来，就是为了要充满这个海以及河里的水。 Nah, Saudara yang terkasih, cerita ini selalu saya ingat karena mencerminkan dinamika sehari-hari mengenai pengajaran rohani dengan begitu sederhana dari seorang mama ke anaknya. 这件事我永远的记得，因为我知道在家庭当中怎样来教导这个属灵的课程。 Cici ipar saya, enso saya pasti bisa jawab karena dia lulusan terbaik Universitas Trisakti jurusan arsitek. 我知道我嫂嫂并不是不知道她的答案，但是她是一个很聪明的人，在这个arsitek 里面的。 Tetapi dia nggak jawab supaya dia bisa mengarahkan anaknya ke Tuhan secara langsung. 她不亲自回答，因为她是要带领孩子，这些像跟神有关系。 Berarti ada iman kalau anak ini dengan polos nanya ke Tuhan, Tuhan nggak akan cuekin. 如果这个孩子有信心的来问神的话，上帝并不忽略他。 Dan Saudara yang terkasih, kalau si Darren ini dengan polos dia berdoa, berarti memang dia pernah lihat mamanya berdoa. 如果别人能够单纯的向神祷告，那证明说他常常看到母亲怎样祷告。 Bahkan saya percaya mamanya pasti pernah ajak dia berdoa. 我相信妈妈也是常常带领孩子来祷告。 Nah, Saudara yang terkasih, saya sangat percaya harta yang tidak mungkin hilang bagi anak-anak kita adalah spiritual legacy. 我们知道
这些我们所遗留下来的这些产业，就是不能被别人夺去的。 Nah, istilah warisan spiritual atau spiritual legacy ini semuanya tercakup ya, karakter, kehidupan etika dan sebagainya. 就是属灵的遗传，就是这些我们信仰上所有的这些品格也是传下来。 Jadi warisan spiritual berupa teladan hidup teladan hidup iman itu harta yang nggak bisa dirampas oleh apapun. 所以我们信仰上的传承下来的是不能别人来夺去的。 Warisan semacam ini nggak bisa dirampas oleh krisis ekonomi, oleh karat serta ngengat tidak akan merusaknya. 这样的这些传承的这些信仰上的事情，并不能被这个贼所夺去或者生锈。 Itulah intisari dari apa yang Tuhan ajarkan lewat Ulangan 6 tadi. 这就是神在这个生命记里面所记录下来的。 Jadi firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya warisan spiritual itu dimiliki oleh keluarga Anda. 就是神教导我们如何把这个属灵的这个信仰传承给下一代。 Nah, tentu Musa memberikan perintah ini dari Tuhan, tapi diberikan kepada generasi muda Israel. 神把这个他的话给这个摩西，借着摩西把这个以色列下一代的信徒来教导。 Oleh karena itu semoga saudara-saudari, remaja, pemuda yang ada di dalam kebaktian ini mau mendengar. 所以盼望在座的这些青少年人愿意聆听。 Karena kebanyakan generasi muda zaman sekarang itu tenggelam di dalam gadget. 因为我们知道很多的青少年人都落在这些网络上。 Nah, saudara terkasih, Musa memberikan ini kepada generasi muda Israel. Kenapa? Karena generasi seniornya pada tidak taat semuanya. 摩西把这个信息教导给这个新一代的以色列人，因为上一代的他们都不顺从神。 Nah, saudara terkasih, Musa memberikan seruan ini supaya generasi muda siap menerima curahan berkat Tuhan di tanah perjanjian. 摩西把这事情告诉这些下一代的，让这些新一代的人，他都已经预备心来接受在这个他们所应许之地。 Saudara perhatikan, kalau seorang tidak siap menerima berkat, apapun berkat yang Tuhan berikan gak bisa dinikmati. 如果一个人还没有预备心来接受神的福分，所以无论各样的祝福都不能领到他身上。 Berkat sorgawi itu butuh orang yang ngerti rahasianya supaya kenikmatan itu diperoleh dan dialami secara maksimal. 因为神要把这个属灵的产业，就是给那些已经预备心、已经准备好，也就是来领受。 让他可以去享用到。 Kalau Anda doanya Tuhan berkati keluarga saya, tetapi keluarga Anda nggak siap terima berkat Tuhan, nggak heran Tuhan nggak akan kasih. 如果你祷告说神啊，你祝福我们的家人，但是你的家人呢还没有预备心来接受，所以神不把部分赐给你们。 Kalau kapasitas diri kita, keluarga kita belum siap terima berkat Tuhan, Tuhan gak akan curahkan berkat itu. 如果我们没有预备心，我们没有这个好的态度来接受的话，上帝没有把部分赐给你们。 Karena Tuhan tahu persis kalau dikasih pun kita gak akan hargai itu sebagai berkat. 因为神知道，如果他把这个部分赐给你们的话，你们并不能尊重他。 Bahkan kalau dikasih pun itu bisa merusak kita dan keluarga kita. 可能他把这个部分撕下来的时候，反而可造成这个灾祸在我们的家庭里面。 Bukan karena berkatnya gak baik, tetapi karena kitanya yang gak siap. 不是这个部分不好，但是因为我们还没有预备好心。 Jadi saudara yang terkasih, ayat 6-9 ini fokus pada bagaimana metode pengajaran perlu dilakukan di tengah keluarga. 就是这里生命记第6章，就是教导我们用怎么样的这个教导的技巧来告诉你的孩子。 Jawabannya ada di dalam 4 istilah kata kerja yang muncul di dalam bacaan kita. 在这里我们有看到4个动词记载下来， Mengajarkan, membicarakan, mengikatkan, dan menuliskan. 就是说你要教导他们，你也要谈论，你并且要记载为记好，还有呢写下来。 Nah, 4 kata kerja inilah yang terutama bagi keluarga Kristen karena istilah ini berkaitan dengan memori. 这4个动作就是跟这个记忆有关系。 Tujuan Allah tuh simpel sekali. Memberikan 4 kata kerja itu supaya generasi yang baru tidak melupakan ajaran Tuhan. 神用这个最简单的4种方法来教导他们，让
这个新的一代不忘记神的话， supaya mereka melakukan ajaran Tuhan sehingga berkat Tuhan itu bisa dinikmati dengan maksimal. 好让这个新一代的人，他们可以来遵信神的话，让神的祝福领到他们。 Jadi ingat, Anda mau dapat berkat, Tuhan kasih tahu ini loh persiapannya supaya waktu terima berkat kita bisa menikmati dengan maksimal. 就是说，上帝已经你要这个神的祝福，神已经预备好。如果你的儿女已经准备好信的话，神就把祝福给你们，让你们可以一起大大的享用。 Berkat, dan ini 4 hal yang kita perlu lakukan. Kalau kita nggak mau melakukan ini, jangan salahin Tuhan tidak berikan berkat. 如果上帝的祝福已经预备好，但是你的这个技巧教导的方法还没有预备，那不要怪出给神。 Nah, tentu buat orang Israel generasi mudanya, 4 kata kerja tadi, mengajarkan, membicarakan, mengikatkan, menuliskan, harus dikerjakan supaya mereka juga mampu hadapi tantangan hidup di tanah perjanjian. 因为神教导他们用这个4种方法，就是你要教导，你要谈论，你要写在手上，并且你要写下来。这4种方法就是让他们预备，让他们在面对进入这个迦南应许之地所可以领受的。 Jadi saudara tangkap baik-baik, berkat perlu ada persiapan untuk menerima berkat sehingga berkat itu bisa dinikmati. 所以神的祝福已经预备好，但是让你用这个技巧，有4种技巧来教导他们，让他们可以一起享用神的。 Contoh kurang lebih seperti ini, saudari. 一个例子， Saya suka ngobrol dengan jemaat atau teman yang adalah pengusaha. 我几个会友是经商的，我跟他们谈论。 Nah, pengusaha yang saya bisa ngobrol ini rata-rata ya punya pabrik, punya cabang di sana sini dan sebagainya. Jadi lumayan besar. 他们经商的这些会友，他多数是他们有了就是很好的工作。 Salah satu topik yang hampir selalu muncul di dalam obrolan adalah 他们常常所谈论的事情，常常提出来的就是， mereka selalu bertanya, gimana caranya supaya anak itu bisa terusin bisnis keluarga. 就是他们谈论说，我的孩子如何可以继承我的这个工作。 Nah, tiap orang tua, tiap pengusaha punya pandangan dan opini beda-beda dan cara yang 因为 beda-beda. 每个家长、每个商人，他们都有自己的方法。 Tapi satu hal yang konsisten muncul di dalam obrolan tersebut. 但是有一样是同样出现的， Rata-rata orang tua dan pengusaha itu ngomong seperti ini. 他们常常这样说， Anak kita itu perlu siap mental, 因为我们的孩子需要预备他们的这个品格， perlu punya kedewasaan berpikir, 他们要有成熟的思想， dan perlu punya kapabilitas untuk hadapi segala macam dinamika bisnis di Indonesia. 让他们可以拥有这个面对这些市场上的挑战。 Kalau anak-anak kita nggak siap, maka kita mau kasih kewe berapa banyak pun percuma. 如果这些孩子还没有预备好，无论你把多少大的产业给他，也没有用。 Nah, ini satu hal yang menarik sekali diobrolin sama mereka yang mengerti dinamika bagaimana berangkat dari nol kemudian menjadi sangat kaya sekali dan sekarang anaknya menikmati semua. 因为这些都是发生在这些他们是从零起点开始，他们今天发展成为一个大的富翁的话， Mereka setuju bahwa anak nggak bisa langsung dikasih bisnis keluarga kalau mereka nggak siap. 他们很赞成同意一件事情：如果孩子还没有预备好心，不要先把这个遗产给他。 Dan saya juga banyak menemukan kok banyak anak-anak kita yang kagak mau terusin bisnis papa mamanya. 因为我也发现一些年轻人也不要承受父母的一些工作产业。 Ada yang mencoba ikutan anak ikutin papanya berantem. 有的孩子愿意先暂时顺服父母，结果呢，他们就不和。 Ya karena anak udah di sekolahin di Australia, di Amerika, di UK, pulang pikirannya udah beda. 因为孩子送到外国读书，回来的时候，他们的思想已经改变了。 Papanya, mamanya banting tulang bangun kerajaan perusahaan katanya demi anak. Anak pulang kagak mau dia. 因为父母怎样的劳力，他们就是已经把这个财产已经寄存下来了，但是孩子呢不愿意来继承。 Nah, orientasi bagaimana orang tua tahu anaknya siap. 父母如何了解？如果孩子已经预备好呢？ Ya harus ada interaksi sama itu anak, harus ada kerendahan hati dari dua belah pihak. 因为要
两方面都要有许多的谈论，以 Ya, 及预备心。 orang tuanya mau dengerin anaknya dan tentu anaknya nggak sok tahu mau terima pengajaran. 做父母的要学习怎样来聆听孩子的话，那做孩子的也不要骄傲，他也是要学习怎样接受教导。 Tanpa interaksi seperti itu, warisan spiritual nggak bisa ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya. 如果没有这样好的交流的话，那我们把这个属灵的产业是没有办法可以传承下来。 Jadi itulah maksud saya Soendrasi, Tuhan mau memberkati, tetapi Tuhan juga mau umatnya siap terima berkat. 上帝要把福分赐给我们，但是他也是需要证明怎样百姓需要有预备性来接受这个教导。 Makanya ada perintah seperti di Ulangan 6. 所以上帝把几个放在生命记里面记下来。 Nah, bagaimana cara pengajaran supaya warisan spiritual itu bisa ditingkatkan, dikembangkan dan sebagainya? 所以我们该如何把这些属灵的这些产业给传承下来？ 4 kata kerja tadi. Yang pertama, Disebut mengajarkan berulang kali. 就是殷勤的教训。 Nah, arti mengajar di sini bukan seperti di sekolahan akademis. 在这里的殷勤的教训，不是像在这个学校里面用知识上的方法， Bukan seperti beberapa orang tua di zaman sekarang yang melakukan homeschooling. 也不是通过这个家长在家里面他所开的一个学习班。 Jadi mengajar di sini artinya lebih fleksibel, Bapak Ibu Saudara-saudari. 在这里的教训是比较柔和， Poin yang mau ditegaskan adalah mengajar perlu dengan repetisi. 所以就是说这里的教训就是要用榜样来显出来。 Jadi repetisi pengajaran ini adalah metode yang nggak mungkin dihilangkan supaya internalisasi terjadi. 让这些方法你教导以后，可以被容纳，完全的容纳在里面。 Jadi ayat 6 di situ mengatakan supaya perintah Tuhan itu diperhatikan. 这里是要求让上帝把他的话可以记下来。 Ya, jadi orang tua harus perhatikan ajaran-ajaran Tuhan dulu, baru dia bisa mengajarkan. 所以做父母的就要先把上帝所吩咐的话记在心里， Memperhatikan artinya masukin ke dalam hati. 就是记在心上，就是把上帝的话存在心里。 Kita sering dengar ya, apa di dalam keseharian kita, jangan masukin ke hati. 我们常常别人告诉你说，不要把这些事情放在你的心里。 Ya, ada orang tua ngomel atau ada mantu nggak suka sama mertuanya, terus kemudian teman-teman gereja bilang jangan masukin ke hati. 如果婆媳之间发生了问题，很多人就告诉你说，你不要把这件事情放在心上。 Kalau ada yang ngomong begitu artinya apa Bapak Ibu? 什么意思呢？ Jangan tersinggung gitu kan? 就是你不要这些Jangan gampang jangan terlalu halus lah artinya, apa-apa tersinggung. 你不要很反感的。 Nah, arti masukin ke dalam hati di dalam firman Tuhan itu adalah bukan yang itu ya. 但是记在心里不是刚才的方法。 Tuhan kasih perintah, tersinggung kita. 如果上帝把这个他的话吩咐出来，我 Bukan 们 yang 心中 itu. 就不高兴。 Jadi masukin ke dalam hati adalah benar-benar serap pengajaran itu terus lakukan. 我们就要把上帝的话消化在我们心里。 Kalau nggak diserap, Izin. dilakukan, gimana mau disalurkan? 我们先接受，以后我们就醒出来， Nah, 才可以别人 istilah 效法。 bahasa Indonesia lainnya ya internalisasi. 就是我们要效法，要模仿。 Jadi internalisasi itu ibarat makanan masuk ke tubuh, dicerna dan kemudian membentuk diri seseorang. 就是像我们所吃的食物，我们吃到里面以后，我们要消化出来，以后我们才能够成为我们身体上所 Dan 的 tentu 能力， makanan itu berubah menjadi energi untuk menggerakkan tubuh. 让我们所吃的食物成为我们的能力来。 Dan setelah energi tubuh kita bergerak, kita butuh pasokan lagi. Jadi ini siklus terus menerus. 我们的能力一出来，我们也是要更多的这些灵粮进入我们的心里。 Ya firman Tuhan ibaratnya seperti makanan seperti itu 因为 Saudara. 我们知道上帝的话就是属灵的粮食。 Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan Anda adalah orang Kristen, tetapi kemudian Anda cuma makan seminggu sekali di gereja, ada yang salah. 如果你承认自己是基督徒，但是你这些灵粮只有1个礼拜才一直在教会里面， Ada yang salah dengan pikiranmu merasa makanannya cuma cukup seminggu sekali. 你们想一下，如果你只有1个礼拜才一次这些灵粮的话，实在不够。
kita butuh pasokan makanan rohani hari lepas hari sehingga kita bisa melakukannya. 我们每一天需要充足的灵粮，让我们才可以醒出来。 Tentu kemudian kita bisa menyalurkannya dengan mengajarkan. 我们可以教训给我们的孩子们。 Nah, soal yang terakhir, repetisi pengajaran itu gimana sih cara terjadinya? 我们应该如何来这个模仿或者是效法这些属灵的？ Biasanya anak-anak kita memulai dengan mengimitasi kita. 就是孩子呢要模仿你， Imitasi suara sehingga dia bisa ngomong. 模仿你说的话，是孩子学习怎样讲话。 Kalau yang dia dengar adalah di rumah itu sering suaranya tuh teriak-teriak, itu anak bakal jadi anak-anak yang teriak-teriak. 如果他在家里，他们看到父母用声音是蛮大的，那他在外面也是用这个大的声音， Imitasi ekspresi sehingga dia bisa berelasi. 模仿你的态度，让他也可以学习。 Nah, soal yang terakhir, kalau imitasi mendominasi proses pengajaran, maka siapa yang jadi contoh adalah yang terutama. 如果在这个教训里面，就是用这个模仿的方法，所以谁担任最主要的？ Pernah ada satu teman kami, keluarga muda yang ya tentu karena dua-duanya kerja, punya anak satu, semata wayang, kemudian ya ada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. 我认识一个年轻的一个家庭，他们父母工作，孩子还是年幼，在家里跟仆人。 Ada satu hari anaknya ikutan sholat sama pembantu rumah tangganya. 有一天，孩子就跟着这个佣人到这个回教堂里面 Kenapa? 祈祷， Karena itu yang dilihat sama si anak. 因为这个孩子是看着他的仆人， Akhirnya teman kami ini shock. 他就非常的惊讶。 Kemudian istrinya berhenti kerja, 以后呢，太太就不再出来工作， jadi ibu rumah tangga. 成为一个家庭主妇。 Karena anak melihat, anak mengimitasi. 因为孩子来看着你以后，来模仿你。 Jadi soal yang terakhir, bukannya tidak mau anak-anak kita melakukan hal-hal yang baik, tetapi anak-anak kita mungkin nggak bisa melakukan karena nggak pernah lihat contoh. 不是说孩子不能做好的事情，但是因为孩子呢没有看到，不能有个模仿好的事情来出现。 Dengan kata lain, perintah Tuhan ini sebenarnya sederhana sekali. Mengajarkan perintah Tuhan terjadi melalui pemberian contoh bagaimana melakukan perintah itu. 所以这里神就很简单的方法，怎样运行教训呢？就是用你的态度，用你的这个方式来让孩子看到，模仿你去做。 Nah, apa yang kita baca itu hanya sepotong hari ini ayat 6 sampai 9, tetapi ada ayat sebelumnya yaitu ayat 4 dan 5. 就是第6到第9节之前，还有第4、第5节。 Di situ firman Tuhan mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." 就是以色列呀，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。 Bagaimana anak-anak kita, keluarga kita menangkap warisan spiritual seperti itu kalau nggak ada contohnya? 孩子们如何来继承这些属灵的这些传承？如果没有这个效法的榜样， Soalnya yang terakhir, apa yang diimitasi oleh anak-anak kita, keluarga kita itu akan nempel seumur hidupnya. 因为孩子从这个效法你或者是模仿的话，记在他们的这些脑部里面是一生的。 Karena saya pernah pelayanan dengan remaja, saya sering dengar remaja ngomong seperti ini ke saya. 我常常在这个少年人当中来侍奉，他们当中有谈论。 Iya kak, si papi suruh kita nggak buka handphone pas makan malam. 爸爸叫我们在这个吃饭之前都不打开手机。 Tapi dia sendiri selalu punya alasan untuk buka handphone. 但是爸爸很有理由的，每次打开听了电话就打开。 Udah gitu selalu ada alasan rohani, ini urusan gereja, ini pendeta telepon, ini ada yang sakit dan lain-lain. 反而有这个属灵的理由，说是是牧师打电话来的，是教会里面的事工打出来的信息。 Banyak anak-anak remaja kita kesulitan karena mereka juga lagi bergumul dengan identitas mereka. Kemudian contohnya seperti itu, ya udah berantem akhirnya. 这些少年人呢，他正在学习怎么样来效法，但是他所看到的这些榜样呢，是怎样的事情？所以他们 Anak 就 remaja 很 kita 矛盾 kalau pergaulannya di luar dengan teman-teman yang ya seperti itu, akhirnya ya bawaannya adalah ya kagak mau dengerin lagi. 所以当他在外面交流的时候，他也是不要听别人的话。 Tapi kalau anak
remaja kita bawaannya adalah makan dalam gitu ya, dia akan diem, dia akan mungkin bisa jadi depresi di kamar. 如果你的孩子是一个内心的人，那他就不能把这些事情呢表露出来。 Jadi saudara yang terkasih, simple sekali firman Tuhan ini mengajarkan pada dasarnya mencontohkan berulang kali. 就是说要殷勤的教导。 Dan maaf, seringkali kalau kita menyaksikan orang tua, seringkali orang tua itu juga kita butuh dengerin berulang kali, bukan? 如果我们是要聆听父母的话，我们也是要斗吃来聆听。 Jadi waktu jadi anak-anak, remaja, kemudian waktu kita sudah senior banget, sebenarnya tipenya mirip nih. 我们在这个青少年的时候，已经成熟的时候，也是差不多一样。 Tentu kita jadi anak, kita perlu mengerti ketika orang tua kita semakin lanjut usia, karena yang di ngomongin itu lagi, itu lagi, itu lagi. 身为儿女的，当我们了解我们的父母已经年长的话，那他所教训的就是这一句话重复来讲。 Tetapi kita perlu mengerti karena memang itulah natur daripada orang tua, mau ngomong, mengajarkan berulang kali. 那我们也是要去了解并且接受，本来父母就是要这样的，他是用常常的诉说，就是殷勤来教导。 Tentu kita akan bergumul kalau yang di ngomongin sama orang tua kita yang sudah lanjut adalah duit, duit, duit. 我们非常的矛盾，如果他所教导的是关于是钱财的话， Mama saya seperti itu. Bahkan orang-orang Kristen, keluarga Kristen pun yang udah lanjut usia, kalau ketemu cucu, angpau lu maneh? 就是老年人常常就是说碰到你的时候说，哎，红包在哪里？ Ya, meskipun Kristen bisa juga seperti itu menyedihkan saudara. 虽然是基督徒，但是也有这个方法。 Jadi mengajarkan secara sederhana adalah mencontohkan secara berulang kali. 所以我们来教训的话是用模仿，就是效法的榜样。 Tantangannya buat kebanyakan kita yang gak punya contoh dari papa mama kita, kita mesti bikinin contoh baru buat anak dan cucu kita. 如果你在家庭当中你没有找到孩子们应该模仿的人，那你自己要创造出来。 Itu yang jadi tantangan dan itu gak gampang. 也就是不简单的一个挑战。 Makanya kalau kita sebagai orang tua kita tidak lagi meminta petunjuk dari firman, maka susah untuk bikin contoh yang baru. 如果身为父母的，我们不从这上帝的话来学习的话，那怎么可能我们有一个好的模仿的方法呢？ Jadi bagaimana warisan spiritual itu bisa dikembangkan dalam kehidupan keluarga sebagian terutama mengajarkan artinya memberikan contoh berulang kali. 所以我们把这个属灵的、信仰的，我们传承下一代的话，就是用这个教导，并且是允许的教训。 Kata kerja kedua, membicarakan ajaran iman dalam berbagai konteks. 第二样就是要谈论各样的事。 Di ayat 7 itu dibilang waktu kamu di rumah, sedang perjalanan, berbaring, bangun, dan seterusnya. 无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。 Inti seharinya adalah waktu kita lakukan segala macam aktivitas, jangan lupa membicarakan prinsip-prinsip iman Kristiani, ajaran Tuhan tersebut. 所以说，就是你无论在家里，无论在哪里，你就是要谈论的，就是这些事情，教导的事情。 Saya pernah memberi masukan kepada salah satu jemaat saya yang saya layani di gereja di Singapura. 我曾经在这个新加坡的教会里面来服侍一个人。 Jadi di Singapura itu anak-anak itu nggak punya pelajaran agama di sekolahan karena memang pemerintah melarang. 因为在学校里面没有这个宗教教育。 Kalau di rumah tangga tidak ada pengajaran rohani dan kemudian orang tua lempar semuanya ke sekolah minggu, ini bisa berbahaya. 如果身为家长的没有在家里教导属灵的功课，把这个属灵的功课就交给这个教会的主日学。 Dengan kesadaran konteks Singapura yang seperti itu, saya memberikan masukan kepada salah satu jemaat yang saya 所 layani 以 ini. 在这个新加坡的社会当中，我就是要他们教导他们这个属灵的功课。 Ia adalah orang dari Kepulauan Riau, punya 2 anak, satu yang besar cowok, yang kecil cewek. 从利奥来的一对夫妇，有2个孩子，一 Tentu 男一女， prestasi kedua anak ini luar biasa bagus. 他们的学业成长得好。 Nah, dalam obrolan informal dengan rekan ini saya mendorong dia untuk ngobrol dengan anak lakinya lewat nobar, nonton bareng film-film superhero. 就是我教到做爸爸的，你可以看一些 superhero 的这个电影的话，在哪里就把这个教导告诉孩子。 Lalu obrolin, saya bilang ke dia, lalu obrolin apa yang didapat dari film tersebut dan
arahkan pikiran anak kamu yang mungkin bisa disangkut pautkan dengan iman Kristiani, saya bilang seperti itu. 从这个影片里面的信息，你就是去谈论一下，应该有什么属灵的教导。 Kemudian Bapak itu menjawab seperti ini. 做爸爸的怎样回答？ Ya ilah Bud, nggak usah diseriusin sampai gitu kali. Nonton kan buat rileks, nggak usah pikir susah-susah. 我们看电影是我们为了就是要轻松一点，不需要在这个电影当中来教训。 Kita kan nonton buat enjoy aja, nggak usah lah mikir apa hubungannya dengan iman Kristen dan sebagainya. 我们看电影就是要去享用它、享受它，不需要去谈论属灵的功课。 Jadi si bapak merasa masukan saya sebagai hamba Tuhan terlalu berlebihan. 他认为我所提出来的是身为神的仆人是太过分。 Nah saya menduga cukup banyak orang Kristen, orang tua Kristen tipe yang seperti ini. 我看到很多的家长也是同样的这一类的人。 Mungkin kalau di Indonesia ya nggak sampai ngomong begitu ke pendeta ya. Kalau di Singapura ya rata-rata jemaat itu vokal orientasi. 可能在这个印尼的牧师不是这样。 Nah saat ini saya mendengar anak rekan itu udah meninggalkan Tuhan dan gereja. 现在我听到他这个孩子长大以后，他就离开神， Dan orang tuanya nangis di dalam. 他还做父母的，他就是哭在心里。 Ya kami tahu ya karena ngobrol lagi. 我再次跟他们谈论。 Nah begitu anak sudah tinggalkan Tuhan sama gereja, melakukan reparasi itu susahnya minta ampun. 如果这个孩子已经离开神的话，你要再次重复让他修改的话很难。 Jadi membicarakan ajaran iman kepada anak-anak kita, cucu kita, itu tujuannya adalah menggembalakan anak kita. 所以这个在属灵教导的事上，就是你要去牧养你的孩子。 Nah waktu saya dengar situasi seperti itu saya juga ikut sedih sekali. 我听了这个消息，我也感到心痛。 Karena saya tahu kalau anak remaja sudah bilang saya nggak mau ke gereja, itu mau di ngomongin apapun nggak akan masuk. 因为如果一个少年人说我不要再去做礼拜，这个就无论怎样的在教训他没有用。 Apalagi kalau selama ini orang tuanya cuek. 更何况如果以前父母都不在乎。 Nah saudara kasih, mengapa saya sedih? Karena banyak orang tua Kristen, tapi cara membesarkan anak bukan cara Kristen. 我很心痛，因为看到很多的父母在这个教导孩子的事上没有用属灵的方法。 Cara membesarkan anaknya itu ngelihat dulu papa mamanya besarin dia gimana. 他就是效法以前他爸爸妈妈怎样教导他。 Contoh ada seorang hamba Tuhan yang pernah cerita di dalam kesaksian seperti ini. 有一个神的仆人怎样见证说， Jadi ini seorang semu, 你就seorang就是师母， ya ibu pendeta, kemudian dia cerita, dia pernah ngomelin anak dengan keluarkan kata-kata seperti ini. Kamu mau nangis darah kayak apapun mama nggak akan dengerin. 他就是说你怎样哭做出血的话，我不听。 Seorang ibu pendeta ngomelin anaknya seperti itu. 一个师母怎样来教导孩子？ Nah setelah beberapa saat dia baru ngeh, ternyata mamanya dulu pernah ngomong itu ke dia begitu, dengan cara yang sama. 以后呢，他才醒悟过来，以前他妈妈怎样也是告诉他这样事情。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang dulu kita lihat, yang kita rasain dari papa mama kita. 有时候我们不感觉到，我们在教导孩子的事上，我们是效法我们父母以前的事情。 Nah oleh karena itu Saudara yang terkasih, banyak juga orang tua yang akhirnya merasa tak berdaya dan kemudian udah lempar aja anaknya ke sekolah minggu 2 jam, 2,5 jam dan berharap anaknya punya karakter yang baik selama 2 jam itu. 有的父母感觉到不能 Punya anak. 我知道身为父母是非常的困难，虽然我 sama mamanya 因 gitu. 为最小是男孩，所以被父母宠爱。 Anak yang laki ini kalau ngambek, marah, dia pukul orang lain. 如果他发脾气的话，他就会打别人。 Nah saya merasa ini nggak bisa didiemin, nggak bisa didiamkan. 我感觉到不能袖手， Pernah satu kali saya ngelihat sendiri, dia marah terus dia pengen pukul mamanya. 因为我看到我亲眼看到他发脾气的时候，他就是要打他的爸爸。 Saya marahin, kemudian saya tahan dia, kamu mesti minta maaf sama mama kamu. 所以我就是抓住他的时候说，你要向母亲道歉。
Ini anak waktu saya ngomelin baru umur 3,5-4 tahun. 但是他这是3岁，大概3 Semakin 到4岁。 dimarahin, semakin ngamuk, nangisnya makin kencang. 当我责备他的时候，他反而更大声的哭。 Kita tahu anak nangis karena kesel sama anak nangis karena memang dia nggak ngerti, kita bisa bedain. 我们 saudara-saudari. 可以分别出来，一个孩子大哭的话，他是不明白呢，或者是他在发 Jadi 脾气， ini anak nangis sampai mukanya merah. 他是在哭大哭，甚至面红。 Saya tahu anak ini masih marah. 我知道他正在发脾气， Udah gitu dia pengen pukul saya, aunya. 他反过来要打我， Wah, bisa sambil nangis sambil pengen tangannya pengen melayang, gitu. Saya pegang tangan dia. 他要打我的话，我就抓住他的手。 Ya namanya tangan kecil saya pegang gitu kan tambah sakit, tambah nangis. 他感觉疼痛，他反而更大哭一场。 Terus saya bilang begini, Au Budi akan tunggu kamu diem, baru kita ngomong. 如果你已经停下来的话，我才告诉你。 Terus mamanya, udahlah kok, udahlah biarinin aja lah. Saya bilang, lu nggak usah ikut campur. 我的妹妹说：“你不管了，不要管他了。”但是说你不要懂。 Saya bilang ke adik saya, kalau kamu anak sekecil ini marah kayak begini nggak diapa-apain, entah udah remaja, habis keluarga kamu. 如果这个小孩他讲发脾气，用这个态度的话 Saya， 如果 tungguin 你不管他的话，到了成 Hampir 人， setengah jam itu anak baru berhenti 他 nangis. 哭了大概有半个小时才停下来。 Akhirnya saya ngomong pelan-pelan. 我就用小的声音 Saya 来告 ajak 诉 dia 他， pelan-pelan ngerti meskipun dia punya keterbatasan. 虽然他是有限的，但是他可以慢慢明白。 Akhirnya dia mau minta maaf. 以后他承认他错了。 Dan kemudian tentu karena anak ini memang temperamental, peristiwa ini nggak terjadi cuma sekali. 因为他是一个有很个性的孩子， Ya ada kedua kali, ketiga kali dan seterusnya dalam jangka waktu tertentu. Dan akhirnya saya minta dia janji. 他可以在一段的时间里面也是发生几次这样的脾 Waktu 气。 dia udah bisa nulis, saya minta kamu tulis janji kamu, kita foto. 所以我就说你要借信，我并且把它拍下来。 Waktu itu anak lagi ulang tahun. 他就是在生日的时候， Dia bilang ke poponya, mama saya, dia pengen hadiah apa gitu loh. 他告诉婆婆说我需要一个礼物。 Terus saya bilang, oke kalau kamu mau hadiah itu, belajar. Kalau marah, jangan pukul orang. 好的，如果你愿意要这个礼物的话，你要自己要承诺， Karena setiap kali Bapak marah, bici, putar ya, kan? siapa yang paling dekat sama itu anak kena tangannya. 因为如果他在这个发脾气的话，在他身边的人就会被打。 Nah tentu anak ini lihat dari papa mamanya. 他学习从父母来的， Ya waktu adik saya berantem sama suaminya, pukul-pukulan. 可能是妹妹就是跟丈夫吵架的时候就是打来打去， Ya ini yang menakutkan saudara generasi. 这是很可怕的事情。 Nah tentu secara berkala saya kunjungi keluarga adik saya ini dan waktu anak ini lebih besar, lebih bisa mengerti, saya ajak ngomong lagi. Tetapi waktu nggak ada kejadian, nggak ada insiden. 所以当这个孩子不断的成长的时候，我就不断的也是继续的教导他。 Namanya Rylan, terus kemudian saya tanya, Rylan kenapa sih kalau kamu marah sampai kayak begitu? 我就问他，为什么你当发脾气的时候，为什么要打人呢？ Nah biasanya anak-anak tuh bingung mengutarakan apa yang terjadi di dalam dirinya secara emosi. 因为孩子呢不能怎样反映他内在所有的感受， Kemudian saya pakai ilustrasi. 我就这一个比喻 Saya 给 bilang 他。 begini, orang marah itu biasanya ada singa di dalam. 因为当一个人发脾气的，里面有一个狮子、老虎。 Terus saya tanya ke dia, Ray, bener gak ada singa di dalam waktu kamu 你 marah? 你看看，当你发脾气的时候，是不是有一个狮子在那边？ Tiba-tiba dia ketawa terus dia ngangguk-ngangguk. 是的， Karena dia sering ke taman safari, tiba-tiba dia ngomong begini, iya Au, kayak singa mau makan orang. 他就是因为他常常去动物园的时候，就是当你发脾气的时候，像狮子怎样要抓人。 Singkat cerita dalam kesempatan itu saya ajak untuk menjinakkan singa di dalam dirinya. 所以我就教导他如何让这个是凶恶的这些狮子可以顺服下来呢？ Saya ajak dia doa, saya tungguin dia ngucapin doanya sendiri. 我教导他用祷告向上帝求。 Nah, saudara terkasih, membicarakan ajaran Tuhan bisa dilakukan di dalam berbagai situasi, asalkan orang tua peduli sama pentingnya kerohanian anak. 所以你可以用上帝的话怎样谈论在你的家庭里面，在各个人任何场地、任何状况教导下来。 Tentu Anda sebagai akong ama juga bisa lakukan ini. 你身为公公婆婆的也是如此。
Jangan tunggu anak sudah tidak ke gereja atau cucu sudah tidak ke gereja baru kalang kabut dan nangis-nangis. 不要任凭当这个孩子甚至不去做礼拜以后，你怎样就很难。 Nah, dua kata kerja yang terakhir kita bisa gabungkan jadi satu prinsip. 所以这两个动作我们可以放在一起。 Selain mengajarkan, membicarakan, dua kata kerja lainnya adalah mengikatkan dan menuliskan. 就是两样，就是怎样殷勤的教训，还有 Jadi 呢去 metode 谈论 lainnya untuk membantu keluarga memperoleh warisan spiritual adalah menggunakan simbol-simbol supaya ajaran Tuhan tidak dilupakan. 所以你还要用这个写的方法记下来，用各样的这些教导。 Nah, saya kira tidak salah kalau kita mencoba membuat ini jadi kekinian. 所以我们要把这个圣经的话，用这个新的方法来教导。 Ada satu jemaat yang saya layani juga di Singapura, dia melakukan hal ini tiap pagi. 我知道在这个新加坡的一个家庭当中，也是有这个新的方法。 Dan apa yang dilakukan ini menjadi sebuah simbol warisan spiritual yang diberikan kepada dua anak perempuannya yang sekarang satu lagi sekolah di UK. 所以这些教导呢，他用意标出来的方法来教导孩子。现在孩子成长到外国读书了。 Jadi setiap pagi papanya akan gandengan tangan sama istri sama dua anak perempuan, papanya doa dan memberkati istri dan anak-anaknya sebelum keluar rumah. 所以每天早上孩子还没有上学的之前，就是爸爸妈妈前座手，还有两个孩子一起在那边祷告，爸爸把神的福分祝福降下来。 Nah, waktu anaknya satu sekolah di UK itu yang dikangenin. 所以他虽然在外国读书，但是他仍然很渴慕有这个方法。 Kadang-kadang mamanya bacain satu ayat renungan dari renungan harian baru semua keluar rumah. 有时候是妈妈要读一些的经文，有默想的经文呢，读出来以后，才让孩子才可以出来。 Contoh lain saudari bisa lakukan hal sederhana yaitu kekayaan ajaran iman Kristen itu supaya tidak mudah dilupakan, caranya seperti ini. 有个方法就是你们不能忘记的。 Nah, bisa tolong slide-nya dikeluarkan. Ini satu contoh yang terakhir. 我们来看一下这个图片。 Kita bisa letakkan lukisan seperti ini. 我们可以把几个图片呢挂在墙壁。 Ada bisa dikeluarkan? Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, soalnya terasi kita bisa taruh lukisan tetapi yang berkaitan sama cerita Injil. 我们要把这些图片挂上去呢，跟这个圣经里面的属灵的课程 Ada satu lukisan yang bagus sekali, judulnya Badai di Danau Galilea. 就是有一个图画，就是说这是在加利利的暴风雨， Itu kisah di dalam 3 Injil, saudara 也 terasi. 就是记录在这个三个福音里面， Nah, bisa taruh di rumah tetapi jangan cuma sebagai pajangan. 不是单单挂在墙壁，成为一个图画 Tetapi，gunakan lukisan tersebut untuk ingat bahwa di dalam hidup kita bisa banyak badai, tetapi Yesus ada di dalam perahu itu. 但是来教导他们，在我们的生活当中会遭遇到这些大风浪，但是要记得耶稣在我们当中。 Jadi simbol-simbol itu bisa digunakan. Tentu orang Yahudi menghayati ini secara literal. 我们用许多方法来预表我们的教导，但是犹太人呢，他是以文字的方式。 Jadi kalau Anda lihat foto-foto orang Yahudi itu ada kotak di jidatnya, di keningnya, diikat. Atau di tangan, kotak hitam. 我们看到这个犹太人就是有一个小盒子，就黑色的小盒子，因为把这个经文就是记下来，又放在盒子里面，挂在他的额上或者系在手上。 Isinya itu tulisan tangan Ulangan 6 ayat 4 dan 5. 就是《生命记》里面的第6章第4到第6节。 Terus di rumah orang-orang Yahudi di depan pintunya kalau dia pengen keluar dari pintu ada sesuatu yang ditempel, dia mesti sentuh dulu. Udah gitu ngucapin Ulangan 6 ayat 4 dan 5. 有的是在门框上把这个经文就是记下来，因为你要进出的话，你要摸着那个经文。 Tapi intinya semua simbolisasi itu adalah supaya tidak lupakan ajaran Tuhan. 他们用这个字面的方法，就是为了就是说让他们不忘记上帝的教导。 Ya, saya lihat lukisannya udah muncul di TV tapi belum di sana. Nggak apa-apa, kita teruskan dulu. Nah, itu dia, saudara terkasih. Ini salah satu contoh, ya. 也就是一个方法。 Nah, contoh seperti ini akan membantu kita. Tentu Anda bisa cari yang cocok dengan keluarga. 你可以找到一些图片是跟你的家庭有关系的。
Nanti Anda bisa Google, cari lukisan ini by Rembrandt, terus hitung ada berapa orang di dalam perahu. 你在 Google 里面可以找到这个图画，你算一下，在这个船上里面有坐多少个人呢？ Ya, jadi nanti pulang Anda cek ada berapa orang di dalam perahu. 你数算一下，里面有多少个人乘船？ Tapi inti daripada seluruh perenungan kita pada hari ini adalah pada 4 kata kerja tadi, saudara yang 但 terkasih. 是学习我们所思想的，就是着重于这个4个方法。 Itu yang terutama bagi kehidupan keluarga kita. Lakukan 4 kata kerja tadi. 我们这个4个动作，我们一定在家庭当中，你要教训出来。 Mengajarkan, membicarakan, mengikatkan, menuliskan. 你就是要教训，你要谈论，你要记下来，或者你要写上。 Dan tentu Tuhan tidak akan paksa saudara-saudari melakukannya. 上帝并不强迫你来设性出来， Karena ini adalah pilihan. 因为你自己的选择。 Kalau Anda sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, lakukanlah. 如果你说你要尽心尽意尽力来爱你的神，你就要信出来。 Sebab itulah tantangan dan pilihan yang diberikan oleh Yosua kepada generasi muda bangsa Israel. 这是约书亚的对这个新一代的人的挑战，还有这个教导。 Saya bacakan Yosua 24 ayat 14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 约书亚给我们的选择以及挑战。现在就是24章的第45节。现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列住在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。 是你们列住在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住在这地的亚摩利人的神呢？是以我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Jadi Yosua sebagai pemimpin menantang saudara-saudari sebangsanya untuk pilih taat, komitmen menyembah Allah. 约书亚身为领袖，他就是向百姓提出一个挑战，让百姓来选择。 Dan keluarga yang sungguh menyembah Allah adalah keluarga yang melakukan apa yang Allah ajarkan. 如果一个敬畏耶和华的人，他可以遵行耶和华所教导的命令。 Kalau Anda adalah orang Kristen yang mau menyembah Allah, kemudian Anda tiap minggu dengar firman, tetapi setelah keluar dari gereja kita tidak mau melakukan, itu bukan penyembahan. 如果你说你是敬畏神，你来到教会听了道以后，你到外面没有去说遵行的话， Dan tentu segala macam firman yang diberitakan oleh pemimpin gereja di mimbar ini diberitakan bukan sebagai paksaan, tetapi Anda memilih mau atau tidak. 神的话在这里传递出来，就是要你自己去选择，去遵行它。 Karena Tuhan gak akan paksa kita, 因 saudara. 为神没有强迫我们， Tapi ingat, 但是你要记得， Anda mau berkat buat keluarga, Anda harus punya kapasitas yang harus dipersiapkan. Sehingga waktu berkat dicurahkan, Anda siap menampung berkat itu. 所以如果你要上帝的福分的话，你就是要先预备好，让你预备好心以后可以去享用，大大的享用神的福分。 Kalau kapasitasnya tidak disiapkan, ya berkat itu kita nggak akan hargai. 如果这个启明你没有装备好的话，这个福分怎么领到呢？ Bahkan sebenarnya mungkin Tuhan sudah berkati, tetapi kita tidak lihat itu sebagai berkat. 可能上帝已经把这个福分已经领到你的身上，但是你不知道这就是神的祝福。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们。 Mari kita tundukkan kepala, kita Tidur masuk di dalam祷告。 doa. Saya undang jemaat untuk ambil waktu pribadi, hening di hadapan Tuhan, merespons firman yang baru Anda dengarkan. 我们要求你们默想，并且反映主的话。 Berdoalah secara pribadi dan katakan kepada Tuhan,
apa yang Anda mau ubah dalam kehidupan kerohanian keluargamu. 请你默祷，告诉神你要改变的事情在哪里。 Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar seru doa kami. 我们将一切的尊贵、荣耀都归还给你，因为你是垂听我们祷告的神。 Engkau mendengar, Engkau mengetahui apa saja respons daripada umatmu satu demi satu. 你聆听，你知道我们心中所出的每一句话。 Mungkin ada di antara kami yang rindu langsung mengerjakan apa yang sudah didengar. 可能他们已经渴慕怎样来遵行你的教导， Mungkin juga ada yang masih bingung. 可能有的在模糊当中， Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit hati dalam kehidupan keluarga. 可能他们内心有一些就是矛盾的地方， Bahkan mungkin ada yang saling mendendam di dalam keluarga. 可能在家庭当中有一些记恨的心， Mungkin ada anak-anak kami yang sudah benci orang tuanya. 可能在家庭当中，我们的孩子已经怨恨他的父母。 Tuhan, Engkau tahu dinamika kehidupan keluarga kami satu demi satu. 主啊，你知道我们每一个家庭当中的问题。 Tuhan, kami memohon kiranya Kau tambahkan kekuatan secara mental dan batin. 主啊，你自己加添我们的信力， Supaya kami tidak pernah give up keluarga kami. 让我们不至于离开我们的家庭， Dan tolong kami untuk mencintai keluarga kami tanpa syarat. 让我们可以完全来接纳、来爱护我们的家庭成员， Karena Engkau mencintai kami demikian. 因为你这样如此的爱我们。 Tolong kami untuk melakukan apa yang kami dengarkan. 求你帮助我们，让我们可以实行我们所听得到， Sehingga warisan spiritual itu boleh disalurkan Rang kepada juga- generasi berikutnya. 让这个信仰属灵的课程可以传承给下一代。 Terima kasih Tuhan Yesus, dengar seru doa kami. 我们感谢你，我们奉你的名祷告， Di dalam nama Yesus kami 奉 berdoa. 耶稣的名， Amin. 阿门。